Selamat sejahtera semua. Kali ini kita akan teruskan tajuk persamaan kimia kita, iaitu bahagian stoikiometri. Baik, apakah yang dikatakan sebagai stoikiometri? Stoikiometri adalah kajian kuantitatif komposisi bahan yang terlibat dalam tindak balas kimia. Ya, awak lihat sini perkataan sini kuantitatif. Kuantitatif bermaksud sesuatu yang kita boleh kira, ya. Dari segi apa sajalah, ya, kalau dari kimia maksud kita boleh kira mol, kita boleh kira isi padu, kita boleh kira jisim dan sebagainya. Okey. Jadi contoh, ya, sekiranya kita ada tindak balas di antara gas hidrogen dan gas oksigen, okey. Secara kualitatif, ya, kita hanya tahu bahawa di dalam tindak balas ini, gas hidrogen dan gas oksigen akan menghasilkan air. Kita hanya tahu nama bahan dan juga nama hasil. Okey. Tapi bila dari segi kuantitatif, kita boleh tahu bahawa tindak balas ini akan melibatkan 2 mol gas hidrogen, okey, yang akan bertindak balas dengan 1 mol gas oksigen untuk menghasilkan 2 mol air. Ya, berdasarkan kepada angka yang berada di depan ni, ya. 2 dan sini tak ada angka, bermaksud 1, okey, dan di sini adalah 2. Jadi ini adalah menunjukkan suatu kuantitatif, nilai kuantitatif. Baik, kalau awak perhatikan tadi dalam persamaan tadi, angka yang di hadapan, ya, kita panggil sebagai perkali, okey. Menunjukkan bahawa perkali tersebut adalah dia akan menunjukkan nisbah bahan yang terlibat, ya. Dan nisbah ini boleh jadi nisbah entiti asas bahan, ya, ataupun nisbah mol. Okey. Dua perkara yang kita boleh lihat. Kita tengok contoh. Kalau dalam persamaan ini, ya, di antara natrium dan juga klorin, okey, kita dapat hasilnya sebagai natrium klorida. Jadi nisbah entiti asas ni, ya, nisbah, kalau awak perhatikan sini, nisbah entiti asas adalah zarah-zarah yang terlibat. Yang kita tengok daripada persamaan ini adalah 2 atom natrium akan bertindak balas dengan 1 molekul klorin dan akan menghasilkan 1 unit formula natrium klorida ataupun menghasilkan 2 unit natrium klorida. Jadi angka di depan ini ataupun perkali ini menunjukkan berapa banyak unit, ya, bahan ataupun hasil yang kita dapat. Atau kita boleh juga tafsirkan dari segi bilangan mol. Ya, kita bukan lihat dari segi atom atau molekul atau ion, tetapi kita lihat dari segi nisbah mol. Angka depan ini boleh menunjukkan 2 mol atom natrium bertindak balas dengan 1 mol klorin dan akan menghasilkan 2 mol natrium klorida. Ya, jadi ini kalau kita lihat dari segi nisbah mol. Jadi semuanya akan ditafsirkan dari segi bilangan mol. Baik, kita lihat contoh yang pertama. Okey, tindak balas di antara suatu sebatian, ya, formulanya C2H4 iaitu etena. Okey. Tindak balas di antara etena dengan gas oksigen untuk menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Jadi, bila kita nak lihat dari segi kuantitatif, okay, kita lihat perkali di hadapan bahan masing-masing. Okay. Di sini, ya. Okay, sekarang di hadapan etena tak ada angka. Jadi, ini bermaksud 1. Jadi, oksigen ada 3, karbon dioksida ada 2 dan air ada 2. Ini bermakna 1 mol etena bertindak balas dengan 3 mol oksigen untuk menghasilkan 2 mol karbon dioksida dan 2 mol air. Ya, ini yang kita dapat bila kita lihat dari aspek kuantitatif.
Okey, kita lihat contoh yang lain pula. Tindak balas di antara pembakaran magnesium dalam udara. Ya, dalam udara ada oksigen. Okey, sebab tu kita kata pembakaran magnesium dengan oksigen yang akan menghasilkan magnesium oksida. Jadi, jika anda telah mahir dalam membuat formula, maka kita akan dapat persamaan yang begini. Tapi persamaan ini masih belum seimbang. Ya, jadi kalau kita lihat, ya, dari segi persamaan kimia antara bahan tindak balas dengan hasil, okey, magnesium ada 1, di sini juga ada 1. Baik, oksigen di bahagian bahan ada 2, di bahagian hasil ada 1. Ini bermakna oksigen masih belum seimbang. Maka kita kena darab bahagian yang kurang. Ya, iaitu bahagian hasil tindak balas. Berapa banyak yang perlu didarab supaya dapat 2? Jadi kita kena darab dengan 2. Maka angka 2 diletakkan di hadapan. Okey. Jadi apabila kita dah darab 2 di hadapan magnesium oksida, maka sekarang magnesium jadi 2. Jadi di bahagian bahan magnesium dah jadi kurang. Maka di sini kita perlu darab dengan 2. Jadi akhirnya kita akan dapat 2 di sini. Ya, maka seimbang dah persamaan kimia. Okey. Ya, jadi ini adalah persamaan kimia yang seimbang bagi tindak balas antara pembakaran magnesium dalam udara. Baik. Jadi dari aspek kuantitatif, ya, bila kita lihat tindak balas ini bermakna 2 mol magnesium akan bertindak balas dengan 1 mol oksigen untuk menghasilkan 2 mol magnesium oksida. Okey, seterusnya lagi sekali kita masih guna magnesium, ya, iaitu apabila magnesium bertindak balas dengan asid hidroklorik yang akan menghasilkan sejenis garam yang dipanggil magnesium klorida. Okey, jadi bila kita tulis persamaan kimia, kita akan dapat persamaan kimia yang begini. Tapi masih belum seimbang. Okey, jadi apabila kita seimbangkannya, ya, kita lihat di bahagian bahan tindak balas, magnesium ada 1, bahagian hasil juga 1. Hidrogen di sini ada 1, di sini 2. Ya, klorin 1, di sini ada 2. Maka yang masih belum seimbang adalah hidrogen dan klorin, iaitu di bahagian bahan tindak balas. Okey, maka kita perlu darabkan, ya, di bahagian yang kurang. Ya, dengan ini kita perlu darab bahagian bahan. Banyak mana yang kita perlu darab? Kita rujuk yang berlebihan sini, iaitu klorin ada 2 dan hidrogen juga ada 2. Maka kita perlu darabkan 2 di sini. Ini pun darab 2. Jadi kita letakkan angka 2 ataupun perkali 2 di hadapan. Maka persamaan seimbang yang kita dapat adalah 1 mol magnesium akan bertindak balas dengan 2 mol asid hidroklorik. Lalu terhasillah 1 mol magnesium klorida dan 1 mol gas hidrogen. Okey. Jadi ini dari segi aspek kuantitatif. Ini yang dikatakan sebagai stoikiometri. Baik, bagaimanakah persamaan kimia ni diaplikasikan? Ya. Saya gunakan contoh daripada buku teks, iaitu contoh 17. Jadi kita rujuk soalan, ya. Okey, pembakaran aluminium dalam udara adalah seperti berikut, ya, iaitu awak lihat persamaan kimia seimbang ni, ya. Jadi dalam persamaan kimia seimbang ini dinyatakan bahawa kita ada 4 mol aluminium yang bertindak balas dengan 3 mol gas oksigen untuk menghasilkan 2 mol aluminium oksida. Jadi apa yang kita perlu buat? Okey, kita perlu cari jisim aluminium oksida yang terhasil jika 5.4 gram aluminium dibakar dengan lengkap di dalam udara. Baik.
Ya, jadi bagi soalan sebegini, biasanya langkah yang pertama sekali yang kita perlu buat ialah kita kena tuliskan ataupun kita kena cari persamaan kimia yang seimbang. Jadi oleh kerana soalan telah memberi persamaan kimia seimbang, maka kita telah selesai bahagian yang pertama. Okey, langkah yang kedua ialah kita cari bilangan mol bagi bahan yang kita ketahui. Cari bilangan mol bahan yang diketahui. Okey, apakah bahan yang kita tahu? Iaitu kita tahu aluminium. Aluminium kita tahu. Kita diberi 5.4 gram. Jadi seperti yang awak telah belajar dalam video-video yang sebelumnya, kita tahu bahawa formula mol adalah seperti berikut, iaitu bilangan mol adalah jisim bahagi dengan jisim molar. Baik. Di sini daripada soalan kita tahu bahawa jisim aluminium adalah 5.4 gram. Dan jisim molar telah diberi daripada soalan. Kalau tengok jisim atom relatif aluminium adalah 27. Jadi 27 gram per mol. Dan kalau dibahagikan, kita akan dapat jisim aluminium adalah 0.2 mol. Ini yang kedua. Baik, seterusnya setelah kita dapat bilangan mol bahan yang kita ketahui, yang ketiga kita cari nisbah. Nisbah bahan yang kita ketahui dengan yang kita kehendaki. Jadi di sini daripada persamaan, daripada persamaan yang kita lihat sini, 4 mol aluminium akan menghasilkan 2 mol aluminium oksida. Jadi 4 mol aluminium akan menghasilkan 2 mol aluminium oksida. Ini nisbah di antara bahan yang kita ketahui dengan nisbah antara bahan yang kita perlu cari. Jadi sekarang ni adakah kita mempunyai 4 mol? Jawapannya tidak. Kerana seperti yang awak dah kira di atas ni, ini yang kita kira tadi, kita hanya ada 0.2 mol aluminium. Maka sekiranya kita ada 0.2 mol aluminium, maka berapakah bilangan mol aluminium oksida? Jadi bila kita lihat di sini, nisbah dia adalah 4:2. Jadi separuh kan? Kalau kita ada 0.2 mol aluminium, maka ini bermakna kita ada 0.1 mol aluminium oksida. Berdasarkan nisbah yang di atas. Baik. Bila kita dah dapat bilangan mol aluminium oksida, maka bolehlah kita cari jisim aluminium oksida. Dari mana kita nak cari jisim aluminium oksida? Daripada formula ini. Kita dah tahu bilangan mol. Kita juga dah tahu jisim molar. Maka kita perlu cari jisim. Jadi kita tukarkan tajuk rumus, maka kita dapatlah jisim adalah bilangan mol darab dengan jisim molar. Jisim molar apa? Jisim molar aluminium oksida. Sebab kita sedang cari aluminium oksida. Jadi daripada kiraan kita tadi, aluminium oksida bilangan molnya adalah ini, 0.1 mol. Jadi kita akan darabkan dengan jisim molar. Jadi jisim molar aluminium oksida, kita ikut formula kimia yang ada. Iaitu yang ni iaitu daripada soalan dah diberi JAR bagi aluminium adalah 27. Tetapi aluminium kita ada 2.
Maka 27 darab 2. Tambahkan dengan JAR oksigen 16 yang ada 3. Okey. Jadi ini adalah GC molar bagi aluminium oksida. Jadi bila kita darabkan semua tu, ya, kita akan dapat 0.1 mol darab dengan 102 gram per mol. Okey. Jadi bila kita darabkan, ya, dari segi matematiknya, kalau awak tak yakin berapa unit yang kita akan dapat, kita lihat sini. Di sini ada mol, bahagikan dengan per mol sini. Maka akhirnya kita akan dapat gram. Jadi, ya, saya sambung di bahagian sini. Okey. Jadi 0.1 darab dengan 102. Okey. Kita akan dapat 10.2 gram. Maka inilah GC bagi aluminium oksida yang kita perlu cari. Okey, itu cara bagaimana kita mendapatkan GC daripada soalan yang diberi. Baik, untuk latihan pengukuhan, ya, awak boleh rujuk kepada buku teks, ya, di muka surat 73 dan 74. Ada 3 aktiviti di situ, ya. Mulakan dengan aktiviti 3.20 dulu, iaitu menyelesaikan masalah numerical stoichiometry. Ini bermaksud awak perlu mengira, okey, nilai pengiraan yang seperti yang saya tunjuk dalam soalan tadi. Okey, ada 4 soalan. Kemudian teruskan dengan aktiviti 3.21 dan juga aktiviti kendiri 3.4. Ya, jadi saya harap awak boleh faham dengan tajuk ini. Okey, sekian. Terima kasih.